Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan seterusnya daripada Kakak. So Kakak ni tanya, dia kata siapa yang tentukan bahagian faraid? Dia kata, salam tuan, jika faraid tanah, siapakah yang tentukan bahagian masing-masing? Contohnya si A dapat separuh, si B dapat 2/3. Okey. So faraid ni kena faham, faraid ni dia dah ditentukan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. So dia dah memang ada bahagian masing-masing kan. Sebagai contoh, kan, saya dah ada biasa saya tunjuk pada saya punya klien ataupun prospek dalam saya punya ni lah, dalam saya punya sales kit ni, saya ada tunjukkan kalau macam pasangan untuk isteri 1/8, kalau suami yang meninggal dunia, isteri 1/8, kalau isteri yang meninggal dunia, suami 1/4. So kalau untuk ayah 1/6, ibu 1/6, lepas tu anak lelaki baki 2 bahagian daripada anak perempuan pula 1 bahagian daripada baki yang tinggal lah. So kalau katakanlah macam dia tak ada anak lelaki, dia mungkin boleh pergi ke atuk kan, atuk sebelah ayah, lepas tu dan adik-beradik lelaki semua, berarti yang pakcik-pakcik. So itu panjanglah dia punya penjelasan dia. Tapi penentuan bahagian-bahagian tu sebenarnya memang dah ada dalam Quran kan. Kalau tak silap saya dekat surah An-Nisa kan, An-Nisa memang detail. Anda boleh cek online ke ataupun cari kat Google je. Cari kat Google memang ada semua bahagian-bahagian dia, siap ada nas-nas dia semua. Jadi faraid ni memang tentu bahagian dia memang dah ditetapkan oleh Tuhan. Allah dah tetapkan dalam Al-Quran. Dan undang-undang faraid ni ataupun hukum faraid ni antara hukum yang paling komplit, yang paling memang komplit dalam Al-Quran. Sebab contoh lah kan. Contoh macam perintah sembahyang kan. Perintah sembahyang Allah suruh sembahyang ni. Tapi cara sembahyang semua everything kena tengok macam mana Rasulullah buat. Rasulullah SAW buat. Tapi untuk faraid ni, kes faraid ni, Allah memang tetapkan lelaki berapa, perempuan berapa, anak lelaki berapa, anak perempuan berapa, ibu berapa, ayah berapa, semua lengkap dalam Al-Quran. Sebab tu ada pemahaman yang kata dipanggil, kalau katalah pembagian harta pusaka ni tak perlu ikut faraid, leceh kan. So maksudnya kalau katakanlah ada dispute saja ikut faraid, kalau tidak terus boleh muafakat. Betul kan, benda tu betul, boleh dibolehkan, tapi kaedah tak betul lah kan? Sebab anda semua kena faham bahawa undang-undang Tuhan ni kita letak depan. Kita utamakan undang-undang Tuhan dulu. So faraid ni daripada Al-Quran, jadi kena letak kat depan dulu. Maksudnya bukan semuanya wajib ikut faraid. Maksud saya kan, anda kena faham dulu faraid tu macam mana dia punya kedudukan dia. Jadi contohlah kan, kalau ikut turutan dia kan, saya pun ada share kat sini, saya punya share sikit ni kan. Dia kata kalau katakanlah hak si mati kan, cuba tengok kan, kalau anda boleh nampak, kalau meninggal dunia je, pertama sekali kena waris-waris ni kena settlekan dia punya jenazah. So fardu kifayah untuk uruskan jenazah dia. Kemudian cek kalau ada apa-apa hutang. Kalau tengok sini tadi, kalau ada apa-apa hutang. So, kalau katakanlah ada hutang dengan Allah, contoh macam tak pergi lagi haji atau umrah, so jadi kena bayar hutang dulu. Tak bayar zakat fitrah ke apa ke, kena bayar hutang dulu dengan Allah. Kemudian hutang dengan manusia kan. Jadi hutang ni wajib dibayar. Jadi kepada anda yang mungkin ada hutang ataupun tak sempat nak bayar, so kena bagi tahu waris lah. Kena bagi waris, okey, saya ada hutang sekian-sekian, sekiranya ada apa-apa tuntutan hutang ke apa, boleh gunakan harta yang kita tinggalkan. Sebab tu penting kan, kadang-kadang orang pinjam senang, nak bayar hutang susah tapi kena ingat sebelum meninggal dunia nak settlekan, selepas meninggal dunia nak settlekan harta pusaka semua, kena tolak hutang dulu Okey, lepas tu kalau untuk kat Malaysia ni, dia ada satu bahagian lagi kita panggil harta sepencarian kan. Lepas tolak hutang, isteri, pasangan boleh tuntut harta sepencarian lah. So yang ni nak tuntut kena melalui mahkamah syariah. So kena melalui lawyer, mahkamah syariah. So nanti kan mahkamah syariah akan dapatkan perintah, kita panggil harta pusaka kan, maksimum separuh. Tak semestinya dapat separuh sebab ikut justification pihak mahkamah syariah lah kan. Yang tu tentu dia punya ukuran ataupun pembahagian tu bergantung kepada mahkamah syariah. Seterusnya, kalau ada wasiat, sebab harta si mati kan, selepas tolak hutang, selepas kalau ada tuntutan harta sepencarian, 1/3 daripada harta tu kan boleh diwasiatkan kepada individu yang bukan waris. So siapa waris? Contoh macam ibu si mati, ayah si mati, pasangan si mati, anak si mati. So selain daripada tu, contoh macam si mati ada anak angkat, so nak
nak bagikan kepada anak angkat kan, ataupun nak bagi kepada pakcik ke makcik ke mungkin yang dulu dijaga si mati kan. So ataupun badan-badan kebajikan yang lain, tapi maksimum 1/3. Tak boleh lebih daripada tu. Itu satu hal lah, lebih kiraan. Tak boleh kata macam okey, aku tak nak bagi kat waris-waris aku, tak nak bagi kat anak isteri aku sebab dia dulu tak jaga aku nak bagi semua pada sedekah semua pada orang lain. Tak boleh. Kecuali kalau kita pindahkan hak milik tu lebih awal. Contoh macam sebelum meninggal dunia kita dah bagi siap-siap, lepas tu meninggal dunia dah pindah milik. Itu tak termasuk harta pusaka. Tapi harta pusaka 1/3 saja maksimum. Okey. Sebelum kemudian barulah ikut pembahagian faraid kan. So daripada pembahagian faraid itulah sebenarnya setiap waris akan tahu bahagian masing-masing. Jadi bila dah tahu bahagian masing-masing, terpulang. Sama ada nak susun balik ikut muafakat ataupun nak ikut faraid. So punca pula. Kita panggil apa? Ini saya punya pengalaman lah. Kenapa kena buat faraid dulu? Sebab kadang-kadang orang tak faham dari segi hukum ni. Allah dah susun kan, kenapa lelaki lebih, perempuan kurang, semua ada tanggungjawab. Maksudnya harta yang kita dapat tu bukan kita boleh gunakan untuk sewenang-wenangnya ataupun hak milik kita semua, sebab kalau untuk lelaki mungkin ada bahagian-bahagian yang dia kena buat atau kena bahagikan untuk orang-orang di bawah tanggungan dia. Jadi yang tu kena faham lah. Jadi ramai orang katakan, ramai yang kata okey, faraid belakang sekali lah, kemudian lah tak payah buat pun tak apa. Bukan so kena faham dia tu. Sebab saya dulu pun, minta maaf saya cakap, saya dulu pun tak faham. Bila tak faham, saya ingatkan terus boleh buat. Kita panggil pembahagian ikut muafakat. Tapi sebenarnya bila saya dah belajar secara formal daripada ustaz yang betul-betul mahir dan memang ada tauliah, so dia kata kena fahamkan Al-Quran punya hukum kena jalan dulu. So faraid adalah hukum daripada Al-Quran, kena jalan dulu. Cuma kaedah dia adalah lepas dah tahu semua bahagian masing-masing, ikut faraid, yang mana kalau orang Islam mesti ikut dia punya undang-undang tu kan. Katakanlah dia tak nak ikut undang-undang faraid sebab dia rasa macam tak apalah, saya ada lebih, saya alhamdulillah rezeki ada lebih, so nak bagi ke kakak saya ke adik perempuan saya yang mungkin dia kurang income ke, kurang pendapatan ke, mungkin agak susah, jadi bagi kat dia. Yang tu tak apa. Tapi setiap individu mesti tahu hak masing-masing dari segi faraid. So itu sahaja kan. Kalau ada beberapa soalan anda boleh tanya di ruangan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.